Uh, Ketika saya mula ambil alih tampuk pentadbiran Kerajaan Melaka sebagai Ketua Menteri Melaka pada 9 Mac 2020 yang lalu, sudah pasti saya yang mengambilnya sebagai Ketua Menteri Melaka setelah mengangkat sumpah bukanlah satu perkara yang mudah. Sejurus saya mengangkat sumpah, cabaran kesihatan, krisis kesihatan, dan semua rakyat diminta terus duduk di rumah ataupun stay at home. Saya juga mengarahkan, bimbang pada waktu ketika itu apa akan berlaku pada pandemik ini. Keberjangkitannya mungkin agak tinggi pada waktu dan ketika itu. Jadi semua rakyat diminta duduk di rumah. Malahkan struktur industri pada ketika itu juga diarahkan untuk berhenti seketika. Dalam waktu yang sama, apabila kita duduk di rumah, semua industri, termasuk industri pelancongan juga, industri pembuatan juga terhenti pada waktu dan ketika itu. Bagaimana rakyat pada ketika itu duduk di rumah? Mereka perlu juga makanan, minuman. Bagaimana mereka yang bekerja sebagai gaji harian? Jadi, perkara ini harus kerajaan pada ketika itu saya memikirkan. Maka, saya mengarahkan pejabat keuangan negeri untuk membantu segala masyarakat yang tertekan akibat tidak boleh menjalankan aktiviti seperti harian, seperti biasa. Maka pada waktu itu saya meluluskan peruntukan untuk membantu mereka agar mendapat makanan, terutama golongan-golongan B40, begitu juga golongan M40 dan rakyat yang bekerja sendirian begini. Kalau ada kerja, ada gaji, yakni mereka yang gaji harian. Jadi saya telah meluluskan lebih kurang 2.8 juta ringgit untuk memastikan sementara mereka ini duduk di rumah, makanan akan sampai ke semua keluarga yang terdapat di dalam negeri Melaka. Tidur tak cukup tak apa, saya kata. Tetapi dapat tidur sekejap pun jadi. Mungkin kita dapat tidur, hari ini kita boleh makan. Tetapi rakyat di luar sana belum tentu mereka yang mendapat tidur. Bagaimana tempat tidurnya? Selesa tak tidurnya? Kita makan. Rakyat di luar sana makan ke tidak? Itu sebabnya bantuan-bantuan makanan ini saya kata mesti sampai ke setiap rumah, terutama mereka yang terkesan akibat kehilangan pendapatan. Jadi dalam soal untuk membagikan masa, pada saya dapat tidur sekejap pun, itu alhamdulillah. Kalau saya dapat tidur nyenyak, bagaimana rakyat di luar sana? Ada satu ketikanya dah sampai 2 pagi, saya terima mesej ada orang tidurnya di belakang kedai. Maklum dengan saya sebab tak dapat bayar sewa rumah, orang dah halau, tuan rumah dah halau dia. Malam tu juga saya kata, saya panggil pegawai saya pergi cari dia orang ni, hantarkanlah di hotel mana-mana dan besok pastikan dia orang ni, ambil dia orang ni, hantarlah kepada rumah-rumah transit yang kita ada ni. Dan alhamdulillah malam tu juga dia orang pergi, besoknya dapatkan dia pekerjaan. Hari ini dia dah dapat kerja tempat lain. Tu saya beritahu pegawai saya, dia orang ni semua sihat, cukup bulan dapat gaji, saya cukup bulan dapat gaji, tapi yang dekat luar tu belum tentu lagi. Hari ini dapat RM20. Saya tanya dia dapat apa? Dapat RM20. RM20 nak makan 2 orang apa pagi sampai petang? Bagaimana? Jadi pada saya tahu saya juga mengalami tempoh yang sukar. Rakyat itu lebih sukar lagi mendepani tempoh-tempoh yang kita tak tahu bilakah penghujung COVID ini. Kedua adalah cabaran ekonomi. Ya. Apabila kita semua diperintahkan untuk terus duduk di rumah, pada waktu itu semua kegiatan industri, pelancongan, pembuatan, perkhidmatan juga terhenti. Malah cabaran yang paling hebat adalah cabaran ekonomi bagi mereka yang berniaga, ya, penjaja dan sebagainya.
kehidupan harian mesti kita teruskan. Jadi keadaan itu juga mendorong kerajaan negeri untuk menyediakan beberapa pakej-pakej bantuan untuk membantu rakyat di dalam negeri Melaka. Cabaran ketiga adalah cabaran politik. Pada waktu ketika itu, suhu politik yang agak tidak menentu. Saya pada ketika itu membentuk kerajaan dengan beberapa parti-parti politik yang lain untuk membentuk kerajaan. Dan pada ketika itu kita masih lagi belum mengenali antara satu dengan yang lain. Di kalangan ahli politik yang berjawatan sebagai aduan kawasan, begitu juga exco kerajaan negeri datangnya dari berbagai bentuk, datangnya daripada berbagai latar belakang. Bahawa politik itu kita letakkan ke tepi dulu. Bagi pelan pemulihan negara ini, saya sebenarnya telah memaklumkan pada pihak yang berkenaan dalam mesyuarat MKN di peringkat federal juga. Saya telah menyuarakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada menteri-menteri yang berkaitan untuk bergerak daripada fasa pertama ke fasa yang kedua. Kita ada 3 kriteria untuk kita berpindah. Kalau selesai 3 kriteria ini, kita akan berpindah kepada prosedur. Pertamanya mengenai dengan kebolehjangkitan hari ini. Betul seperti mana yang disebutkan tadi, mana mungkin saya kata Melaka boleh berpindah kepada fasa yang kedua. Pertamanya mengenai dengan kebolehjangkitan R0 di negeri Melaka. Pertama, dipanggil kluster tembok Sungai Udang, ya. Apabila banduan-banduan ini dipindahkan, ya, daripada negeri yang lain yang dipindahkan ke Melaka, just semata-mata untuk mengelakkan berlakunya jangkitan di penjara-penjara di seluruh negara kita. Saya ingat lagi dari peringkat awal dulu, last year, saya telah memaklumkan kepada Menteri Dalam Negeri supaya saya kalau boleh tidak mau membenarkan banduan ini dipindahkan ke penjara Sungai Udang. Kerana apabila berlakunya jangkitan itu nanti, ketika itu di penjara-penjara hebat berlakunya kebolehan jangkitan COVID-19 ini. Apabila dia jadi hantar ke Melaka, maka numbers itu akan menyebabkan berlaku peningkatan jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19. Bukan hanya kluster tembok penjara, begitu juga pusat tahanan depo immigration, ya. Dan mereka itu dipindahkan dan dihantar di pusat tahanan depo immigration di Macap. Mereka yang dijangkiti ini nanti juga akan dikira datangnya daripada Melaka. Jadi pada ketika itu, apabila penjara itu diperlukan juga, mau tak mau saya terpaksa terima. Tetapi saya telah memaklumkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri, jangan kuasa Majlis Keselamatan Negeri di peringkat negeri, saya maklumkan sesiapa ataupun penjara daripada luar daripada Melaka untuk memindahkan orang yang kena tuduh ini sebelum masuk ke Melaka mesti di swab test terlebih dahulu. Tetapi banyak pada waktu ketika itu, contohnya di mahkamah-mahkamah, mereka ini dijatuhkan hukuman, for example, maka mereka ini diperintah untuk terus dihantar ke penjara, contohnya penjara Sungai Udang. Apabila nak buat swab tu, dia kata siapa yang bertanggungjawab untuk membuat swab test itu? Kalau nak dihantar, dia kata sementara di penjara yang berdekatan ataupun di lokap balai-balai yang berhampiran, mereka juga takut. Siapa yang bertanggungjawab untuk membuat swab test? Dan siapakah yang akan membayar kos untuk swab test itu? Jadi pada ketika itu dihantar di balai polis. Bila dihantar di balai-balai yang berhampiran, ya, dan mereka ini waktu tu agak haywire sedikit, siapa yang nak buat test ini dan siapa yang akan bertanggungjawab mengenai dengan kos untuk swab test ini. Dan mereka juga takut untuk menerima orang kena tuduh ini untuk dimasukkan ke dalam penjara. Maka mereka tidak boleh tunggu.
Habis mana nak hantar bantuan ni? Jadi mau tak mau dia kata terus saja hantar ke Melaka. Sebab itulah jumlah peningkatan apabila mereka dihantar di Melaka dan mereka tidak di swab test, mereka ini dikuarantinkan di kalangan mereka-mereka yang baru sampai, dikuarantinkan terlebih dahulu, tapi waktu dalam kuarantin itu sebenarnya mereka telah mula berjangkit, merebak antara satu dengan yang lain, dan akhirnya berlakulah jumlah mereka yang dijangkiti COVID di penjara Sungai Udang maupun di pusat tahanan immigration di Macap, depo tahanan immigration di Macap, menyebabkan Melaka terus mengalami peningkatan positif COVID yang meningkat setiap hari. Okey, baik. Alhamdulillah. Sebenarnya rakyat di dalam negeri Melaka ini hanya 930,000 orang saja. It's not even 1 million. Mereka yang berumur 18 tahun ke atas yang layak untuk menerima vaksin sekitar 701,000. Tetapi apabila kita mengambil kira keseluruhannya, to be exact ni adalah 668,000 orang. Jadi daripada 668,000 orang ni, 17%-nya telah pun menerima 2 vaksinasi. Sebenarnya untuk Melaka lari ataupun keluar daripada kepompong COVID-19 ini, saya hanya memerlukan lebih kurang 100 juta vaksin. Sebab itu saya mohon kepada kerajaan pusat untuk Melaka ni diberikan 1 juta vaksin. Apabila 1 juta vaksin ini diberikan, maka 500,000 rakyat di dalam negeri Melaka ini boleh diberikan vaksinasi penuh, dan akhirnya Melaka boleh terkeluar ataupun menjadi herd community. Saya maklumkan perkara ini kepada Menteri dan Saudara Khairi Jamaluddin. Saya maklumkan kepada beberapa lagi rakan-rakan Menteri Kesihatan dan sebagainya. Saya maklumkan juga perkara ini supaya dipertimbangkan bagi Melaka. Saya kata, kalau Melaka sebuah negeri pelancongan seperti mana kita maklum juga, dan Melaka juga sebuah negeri perindustrian dalam sektor pembuatan maupun perkhidmatan. Kalau ianya dapat dicapai dengan pemberian 1 juta saja, saya nak 1 juta saja basic ini, Melaka akan menjadi template kepada negeri-negeri yang lain. Sebab kita kecil, walaupun kecil, tapi kepadatan penduduknya, sebuah negeri kepadatan penduduknya itu dia agak rumah yang rapat. Kalau kita nak pergi ke rumah yang lain, mungkin melalui dapur orang, ya? Rumah tu rapat-rapat. Jadi kebolehjangkauan itu juga boleh tinggi. Sebab itu saya kata, saya minta 1 juta saja bagi kepada Melaka. Saya yakin 80% akan divaksinasi dan akhirnya Melaka boleh menjadi sebuah negeri yang rakyatnya herd community, dan aktiviti-aktiviti pelancongan dan sebagainya boleh berjalan seperti biasa. Tapi setakat hari ini mereka memberikan 368,000 vaksin pada bulan Julai, dan sehinggalah seterusnya, dan Melaka dijangka mencapai sasaran untuk paling-paling 80% rakyatnya telah diberikan 2 suntikan vaksinasi pada bulan November nanti. Saya nak cerita pasal politik ni, ialah I'm the politician. Tapi buat masa ini, dalam kita berdepan dengan satu pandemik yang saya sebut tadi, saya tak tahu di manakah penghujungnya. Dan pandemik ini membuatkan banyak rakyat yang terkesan. Ekonomi terkesan, kesihatan terkesan. Saya mohonlah kita kurangkan bercakap mengenai politik. Di kalangan rakan-rakan politik ini,
Politik itu ya menjadi tugas dan tanggungjawab kita apabila kita memegang kerajaan. Tetapi fokuskan kepada keperluan-keperluan rakyat di luar sana. Politik ni pada saya bila sampai masanya pilihan raya besok, then we talk about politik. Janganlah kita hari ini bercerita mengenai politik. Kita lebih baik bercerita bagaimana untuk kita menangani masalah pandemik ini, bagaimana kita untuk menangani keluh kesah rakyat yang terkesan di luar sana. Itu lebih baik daripada kita bercakap politik. Sampai waktu kita berpolitik, sampai waktu kita nak pergi raya besok, then we talk about politik. You can talk at 24 hours in politik. Tetapi dalam tempoh keadaan hari ini rakyat yang sukar, kita menempuhi tahun-tahun yang sukar, lebih baiklah kita bincangkan bagaimana kita boleh menangani krisis kesihatan ini. Dalam waktu sama kita dapat membantu rakyat menambahkan pendapatan. Jadi pada saya I don't want to talk about more on politik. Sementara kita dibagikan jawatan, dibagikan amanah ini, pada saya elok kita tunaikan amanah dan tanggungjawab ini. Seperti mana saya cakap tadi, jawatan yang kita pegang ini hanya sementara. Jadi sebenarnya kita pikul jawatan ini, Allah uji kita. Allah nak tengok kita. Jadi laksanakanlah. Saya akan laksanakan tugas sebaik yang mungkin. Saya tak mau cerita pasal politik, takut nanti tersalah cakap. Rakyat dari luar sana dah jijik nak dengar pasal politik ni. Dah jijik dengar kita bergaduh, politik bergaduh antara satu dengan lain. Jadi eloklah kita hentikan. Sementara kita memegang jawatan ini, kita fokus kepada keperluan rakyat di luar sana. Itu lebih baik. Apabila saya mengambil alih, saya melihat selain daripada Melaka merupakan negeri pelancongan dan juga kita negeri industri pembuatan dan juga perkhidmatan yang berskala sederhana. Kita tidak seperti negeri-negeri lain seperti Selangor dan sebagainya. Bagaimana kita boleh melonjakkan semula ekonomi negeri Melaka ini, begitu juga untuk melonjakkan kembali sektor pelancongan negeri Melaka. Maka saya melihat cadangan untuk memperhebatkan, untuk gemilangkan Melaka ini balik, mesti kita buat satu perancangan yang rapi. Sebab itu akhirnya terciptalah ataupun tercetuslah idea untuk kita mewujudkan sebuah koridor yang baru di negeri Melaka. Selepas saya melihat kalau sebelum ini kita ada berbagai-bagai koridor di negara kita ini yang diwujud oleh pada ketika itu mungkin pada zaman Tun Abdul Rahman Badawi sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, diwujudkan koridor Pantai Timur, ECR, kemudian diwujudkan North Corridor, kita ada South Corridor, kemudian kita ada koridor SCOR Sabah dan Sarawak. Tetapi semua koridor ini tidak terdapat di dalam negeri Melaka ataupun tidak ada hubung kaitnya di dalam negeri Melaka. Jadi koridor ini bagus untuk memperhebatkan ekonomi dalam sesuatu kawasan supaya agar ekonomi tidak tertumpu hanya di contohnya di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur. Maka mesti ada jalinan hubungan ekonomi itu di koridor-koridor yang baru ini. Apabila wujudnya koridor ini, maka ada peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi saya melihat semua koridor yang diwujud ni, Melaka tidak terkait dalam semua koridor yang ada ni. Maka saya bercadang untuk mewujudkan koridor kita yang baru. Dan koridor ini adalah yang pada saya cukup berbeza seperti koridor-koridor yang lain. Sehingga kan kita ada Malaysian Vision Valley, koridor yang baru yang diwujud oleh Menteri Besar Negeri Sembilan dulu, iaitu Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Ya. Jadi saya kata kita mesti wujudkan satu koridor yang baik, ya, koridor yang baru untuk kita stimulate ekonomi, bukan untuk saya, bukan untuk rakan-rakan ESCO yang ada, tetapi ini adalah untuk anak cucu kita pada masa akan datang.
Kita boleh buat sekarang, we have to plan it now, ya. Tetapi mungkin nikmatnya akan dikecapi oleh anak cucu kita pada masa akan datang. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, nikmat yang kita dapat ini pun, negeri Melaka ni pun, ataupun negara kita ni pun diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Tetapi untuk melihat Melaka menjadi sebuah negeri yang hebat, seperti mana hebatnya 700 tahun yang dulu Melaka, jadi kita mesti mencipta peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan yang baru. Bagaimana kita nak wujudkan? Jadi itu sebab saya kata kita wujudkan koridor tepian pantai ataupun dipanggil Melaka Waterfront Economic Zone. Jadi di sini kita ada kluster-kluster dia. Keseluruhannya lebih kurang dalam 25,000 ekar yang kita akan tambah di tempat yang sedia ada, tetapi mesti mempunyai master plan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakannya, supaya ini dapat dibina dengan cara yang penuh sistematik dan berpasar. Jadi alhamdulillah saya pun telah melancarkan Melaka Waterfront Economic Zone, dan kalau ianya mengikut plan, saya yakin ianya akan dicapai. Sebab itu saya ada di situ, saya juga telah melancarkan plan strategik Melaka Kumanjan Jaya 2035, yang di dalamnya ini terkandung Melaka Waterfront Economic Zone ni ataupun koridor tepian pantai. Jadi koridor tepian pantai ini kita akan ada waterfront, kita akan ada pelabuhan yang baru. Maka kalau ada pelabuhan yang baru, kita ada kapal-kapal yang lalu melalui Selat Melaka lebih 100,000 kapal setahun. Kalau kita dapat tap 10% itu mungkin banyak, mungkin 10,000 kalau 10%. Kalau 100,000 kapal yang lalu, 5%, 5,000 kapal pun yang masuk ke dalam negeri Melaka setahun, saya kata sudah ada limpahan ekonominya, sudah ada peluang-peluang pekerjaannya kepada rakyat di dalam negeri Melaka. Jadi rakyat di Melaka tak perlu lagi keluar ke negeri-negeri yang lain. Mereka akan terus duduk di Melaka dan tinggalnya di Melaka dan mempunyai peluang pekerjaan di Melaka. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya lakukan ini, kita buat ini bukan untuk saya, kita buat ini untuk generasi pada masa akan datang. Jadi mereka yang habis universiti belajar ini, anak-anak Melaka yang belajar, yang dah graduate tapi tak ada peluang pekerjaan di Melaka, mereka berkhidmat luar daripada Melaka. Tapi kalau kita dapat bina ni, saya kata insyaAllah graduan-graduan yang mukimah dia belajar di mana sekalipun, mereka akan kembali semula di Melaka dan nak berbakti di negeri Melaka apabila kita ada peluang-peluang pekerjaan ataupun idea-idea baru di negeri Melaka. Kalaulah benar mengatakan bahawa para nelayan akan terjejas, apa yang berlaku penampakan yang sedang berlaku hari ini? Adakah hari ini mereka boleh menangkap ikan di kawasan itu? Penampakan ini adalah kawasan yang sama. Daripada mana? Daripada sempadan Umbai itu, sampailah ke Kelebang. Di Kelebang pun kan ada kerja-kerja penampakan yang sedang berlaku. So tempat yang sama, dan cuma keluasan itu kita panjangkan terus towards ke laut yang lebih dalam. Jadi para nelayan jangan bimbang, sebab apabila pembangunan ini akan berlaku nanti, ada tempat-tempat nelayan, jati-jati nelayan yang lebih berskala besar dan bersistematik. Sampai bila nelayan hari ini untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan perahu-perahu kecil? Adakah ini akan diwariskan kepada anak cucu generasi mereka dengan menggunakan perahu-perahu yang kecil, sampan-sampan yang kecil untuk menangkap ikan? Kita mahu nelayan hari ini eksplor ke laut dalam, mempunyai kapal-kapal yang besar. Jadi pendapatan itu insya-Allah bila ada satu sistem pelabuhan dan juga jeti menangkap ikan yang baru, saya yakin rezekinya ini akan bertambah dan mereka akan mewarisi
kepada anak cucu mereka dengan tangkapan ikan, kaedah tangkapan ikan yang lebih maju, setanding dengan negara-negara di luar.